Perhatian, setiap penceritaan sekadar perkongsian berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak semua yang sudi untuk tengok video ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni teruskanlah support Faiz Cerita. Pada yang dah memang support, ada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Pada yang baru tengok ni, aku nak ucapkan salam perkenalan lah buat korang. Kepada korang yang baru tengok ni, aku harap korang sudi-sudikanlah juga subscribe, like dan share. Sebelum aku nak memulakan penceritaan aku guys, dalam video kali ni aku nak minta maaf sangat-sangat sekiranya kalau macam ada kekurangan, kelemahan dalam setiap video di dalam penceritaan Faiz Cerita ni. Aku minta maaf banyak-banyak, tapi aku akan cuba perbaiki yang sebaik mungkin untuk tatapan korang. Kalau korang ada pandangan, pendapat dalam setiap kisah yang aku kongsikan, korang boleh komen je. Ada satu kisah seram ni di mana aku dapat daripada seseorang, yang di mana beliau kongsikan ni, kisah ni terjadi sewaktu pada tahun 2019. Kisah ni dah lama, tapi kisah ni memang dia ingat sangat lah. Dan bila aku dengar saja perkongsian daripada beliau ni, memang membuatkan tertanya-tanya, apa yang dia nampak sebenarnya tu. Memang agak heran. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune. Aku harap korang dapat enjoy. Dan kalau korang nak komen pasal kisah yang aku kongsikan ni, nanti korang boleh komen lah. Dikatakan berlaku di terowong motosikal. Ada satu hari tu, dia baru balik daripada kerja. Dan waktu tu dalam pukul 6.30 petang lah. Dan dia bagi tahu sebagai info tambahan, dia hanya naik motor je kalau dia nak pergi kerja. Sebab senang. Dia ada lalu lebuh raya tau. Tiba-tiba dalam keadaan yang tenang tu, hujan yang sangat-sangat lebat geng. Dan dia ingat hujan ni sekejap je, hujan yang lalu je. Tapi bila dia pandang ke langit, dia tengok, dia kata musnah harapan dia. Sebab dia kata langit memang sangat gelap. Apa yang digambarkan gelap sebelum waktunya lah. Lebih kurang macam tu lah keadaan cuaca masa tu. Jadi dia pun berhenti sekejap dekat tepi. Dia nak menyarung baju hujan. Bila dia dah pakai baju hujan tu, dia dah simpan barang-barang yang macam handphone dan sebagainya tu, dia pun nak teruskanlah perjalanan. Bila dia teruskan perjalanan tu, dia cakap nak tak nak dia terpaksa berhenti dekat mana-mana. Sebab waktu tu keadaan hujan memang sangat-sangat lebat geng. Sehingga tak nampak lah dekat visor tu, berkali-kali dia lap, tapi yelah, pandangan memang kabur sebab hujan lebat kan. Lepas tu dia ada termasuk dekat satu laluan motosikal ni. Dia tak nak masuk dekat laluan motosikal ni. Bukan sebab dia takut ke, nampak apa-apa yang menyeramkan ke. Memang tak pernah terlintas. Cuma dia kata dekat laluan motosikal ni kebanyakannya jalan tidak begitu baik. Macam jalan berlubang. Macam keadaan jalan tu memang membuatkan dia rasa tak selesa lah. Tapi entah macam mana hari tu keadaan memang memaksa dia terpaksa lalu dekat laluan motosikal tu. Lepas tu, tak jauh daripada laluan motosikal tu, dia ada nampak satu terowong motosikal. Jadi dia pun masuklah dekat dalam terowong tu untuk berteduh sekejap lah, sementara nak tunggu hujan berhenti. Bila dia dah sampai dekat terowong tu, dia pun matikan enjin. Dia pun buka baju hujan. Dia kata stokin dia basah apa semua. Dia pun buka stokin dia, nak perah lah stokin tu. Memang waktu tu keadaan sepi, sunyi je dalam terowong tu. Yang dengar pun bunyi deruman hujan je. Korang tahulah bila dalam terowong bunyi hujan kan, bunyi macam tu lah. Dengar bunyi tu je. Waktu tu memang tak ada sesiapa, hanya dia seorang je. Waktu dia tengah nak pakai stokin, dia nak sarung kasut, tiba-tiba dia ada dengar macam satu bunyi yang macam bunyi tu macam berbunyi klak. Walaupun keadaan waktu tu bising dengan bunyi hujan, tapi bunyi tu jelas. Dan dia buka visor dia. Lepas tu dia toleh ke kiri, ke kanan, belakang, depan, tak ada sesiapa. Selepas dia dengar bunyi tu, dia masih lagi memasang telinga lah. Sebab dia kata dia takut dia salah dengar lah. Tak lama kemudian geng, korang tahu apa yang dia dengar? Dalam terowong tu, dia ada dengar satu bunyi yang macam suara perempuan yang bersenandung. Suara yang macam macam bunyi humming macam tu, tapi dalam bentuk intonasi yang bersenandung lah. Dia kata lepas dia dengar bunyi tu agak meremang jugalah bulu roma dekat tangan dia tu. Lepas dia dengar tu, dia macam ada rasa kurang selesa dan takut jugalah. Dia cepat-cepat ambil telefon dia, apa yang ada dekat tangan dia tu, dia simpan masuk dalam poket apa semua. Start enjin, dia jalan depan sikit. Dia kata dia nak menghala ke pintu gerbang terowong tu lah. Tengah-tengah dia bawa motor nak keluar daripada terowong tu, nak menuju ke pintu gerbang terowong tu, tiba-tiba dia kata dia terpaksa brek mengejut. Dia ada nampak satu susuk tubuh yang berdiri betul-betul dekat depan pintu gerbang keluar tu. Keadaan sama-sama sebab ada cahaya sikit lah. Dia kata keadaan memang tak begitu jelas, tapi apa yang jelas, memang dia nampak penampakan tu satu susuk tubuh seorang perempuan.
Yang penampakan tu dia nampak berpakaian serba putih dan basah, memang menampakkan tubuh lah. Perempuan yang dia nampak tu berdiri menghadap memandang keluar. Perempuan tu membuat pergerakan tarian macam tarian lama lah, macam tarian tradisional. Tarian tradisional tu yang macam ni lah, macam tu. Itu yang dia nampak lah. Sambil bunyi humming tu diselarikan dengan tarian tu, yang bunyi bunyi tu lah. Memang dia kata seram lah waktu dia nampak tu. Walaupun tak begitu jelas, tapi memang dia dapat sahkan itulah yang dia nampak. Memang bila dia nampak tu, seluruh tubuh badan dia ni tadi memang berdirilah bulu roma, geng. Dia lah nak keluar pun ada nampak kelibat macam tu. Dengan tak ada sesiapa waktu tu dekat dalam terowong tu, dia jadi macam stuck sekejap. Dia jadi macam jam sekejap, geng. Macam tak tahu nak buat apa dah. Lepas tu pula, enjin motor dia ni tak semena-mena mati pula tiba-tiba. Tadi elok berbunyi enjin tu, tiba-tiba mati pula. Dah lah dia kata waktu tu dia dalam keadaan kesejukan. Kebas bibir dia semua. Memang dalam keadaan yang membeku lah, dia kata. Bila dia nampak penampakan tu ataupun kelibat tu tadi, dia terlintas juga dalam akal fikiran ataupun dalam hati dia, dia macam terdetik. Tak mungkin ada perempuan dalam terowong macam ni seorang-seorang. Apa dia buat dekat situ? Takkan berteduh kot. Dia nak mencuba menidakkan apa yang dia nampak tu. Tiba-tiba dia dengar bunyi pin, bunyi horn daripada belakang yang memang sangat kuat, terperanjat dia. Tapi dia kata kalau dia terperanjat, dia tak kisah, geng. Kelibat perempuan yang dia nampak tu tadi pun terperanjat sambil dia memalingkan kepala dia ke belakang. Itu yang dia jadi heran tu. Takkan hantu ataupun penampakan yang boleh terkejut pula bila dengar bunyi horn. Lepas kelibat tu memandang ke belakang kan, dia dah paling ke belakang, dia pusing balik ke depan, memandang ke luar tu. Dia cakap memang dia ada nampak lah riak wajah kelibat tu. Tapi macam mana pun tak begitu jelas. Tapi nampak lah memang seakan-akan memang macam manusia. Dia nak cuba mendekati, dia nak perhatikan betul-betul wajah yang dia nampak tu. Tak sempat dia nak perhatikan. Kelibat tu tadi, dia menuju dekat luar, dia jalan sedikit, menuju ke luar terowong dan terus melayang berterbangan ke atas. Yang ni dia kata macam klise jugalah kan. Dia kata tak tahulah ada ke yang nak percaya cerita dia ni, sebab dia kata macam bunyi fantasi sikit. Tapi inilah yang terjadi waktu tu. Yang horn tadi dia ni marahlah dekat abang ni. Dia ada guna perkataan yang macam kasar sikit lah, kan, tapi aku tak nak sebut lah. Lepas tu dia kata apalah berdiri kat sini tengah-tengah, bahaya tau tak, kenapa berdiri dekat sini. Dan dia pun tak bagi tahulah dekat abang ni apa yang dia nampak. Sebab dia kata dia yakin abang yang horn ni tadi tak nampak apa yang dia nampak. Cuma dia bagi tahu, minta maaf bang, enjin saya tiba-tiba mati tadi. Pada masa yang sama, dia cuba hidupkan enjin motor dia. Lepas dah hidup, dia kata waktu dia nak keluar daripada terowong tu, rasa macam tak sedap lah pula. Aduh, ini kalau kelibat ni tunggu dekat atas ke dekat mana ke, risau aku ni. Tak pasal-pasal nanti dia tekamnya aku. Dia pun tak nak fikir-fikir panjang lah kan. Sebabnya abang ni dah hon-hon nak suruh cepat kan. Bahaya duduk dekat situ lama-lama. Takut nanti kalau ada, yalah daripada belakang nanti laju apa semua lagi susah. Dia pun tawakal je lah, dia kata. Dia terus pulas throttle motor dia cepat-cepat. Dia pulas lah sehabis baik, keluar daripada terowong tu. Dia kata, yelah mungkin dia gurau. Dia kata, kalau benda ni nak tekam pun, biar dia tekam lah abang yang belakang ni, buat padan muka dia. Gurau je, dia kata. Sebaik je dia dah keluar daripada terowong motosikal tu, dia kata entah macam mana waktu tu dia terbayang-bayang macam kelibat perempuan tu dengan kuku yang panjang. Dia bayangkan lah macam manalah kalau kelibat tu ada dekat belakang dia, membonceng dia sambil memegang baju dia ataupun bahu dia dengan kuku yang begitu tajam. Seriau juga, dia kata. Kat sini yang tertanya-tanya tu, kalau korang ada pandangan, cuba korang komen. Yelah, dia kata kelibat dia nampak tu boleh dikatakan mungkin Pontianak. Tapi takkan Pontianak berteduh pula dekat dalam terowong. Lepas tu boleh pula terkejut bila dengar bunyi horn motor tu. Dan pada masa yang sama, takkan Pontianak boleh humming, lepas tu boleh menari dengan lengguk badan yang macam tu. Kalau nak kata manusia, takkan manusia boleh terbang pula. Lepas daripada kejadian tu, dia kata dia dah tak sangat menggunakan lorong motosikal. Sebenarnya memang dia tak guna lorong motosikal ni bukan sebab dia takut nampak benda-benda macam ni, geng. Tapi keadaan jalan yang tidak begitu baik, dia kata. Tambah pula dengan dia dah nampak benda macam tu, dia kata fobia jugalah dia nak lalu dekat dalam motosikal, dekat dalam terowong ke apa ke. Dia ada guna tapi jarang-jarang lah. Dan selepas daripada kejadian tu juga, dia ada macam nasihatkan kawan-kawan dia, kenalan dia, saudara mara dia yang memang menunggang motosikal lah kan, pergi kerja ke tak kisahlah, bila lalu dekat dalam motosikal ataupun bila masuk dalam terowong motosikal, apatah lagi masa tu bersendirian, untuk berteduh ke tak kisahlah. Dia cuma bagi tahu harap
pekalah dengan keadaan sekeliling. Perkongsian kali ini memang tidak begitu panjang, tapi kisah yang dikongsikan ni adalah sebuah kisah yang benar. Memang merupakan kisah yang benar, geng, bukan rekaan. Walaupun kisah ni dah terjadi kepada diri beliau agak lama, tapi kisah ni dia kata memang fresh, memang rasa macam segar. Banyak lagi kisah-kisah seram yang beliau lalui, tapi tidak begitu ingat, dan ada yang dah macam lupa. Tapi untuk kisah ni susah dia nak lupa, berlaku dalam keadaan yang sangat-sangat cepat. Jadi inilah kisah yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni. Jadi aku harap kalau korang yang tengah tengok ni, harap korang sudilah stay tune untuk dengar kisah-kisah seram yang ada di Faiz Cerita ni. Bukan saja video ni, tapi video yang lain, video-video yang di masa akan datang. Kalau korang ada apa-apa pandangan yang korang nak bagi tahu ke, korang nak kongsikan, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen. Mungkin korang ada pengalaman yang sama yang korang boleh kongsikan. Nak bagi pandangan pun tak apa. Dan kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang sudi nak kongsikan, korang boleh email je di Faiz Cerita. Aku akan kongsikan di dalam video-video di masa akan datang. Jadi semua, terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk tengok video ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni yang dah memang sudi support, terima kasih banyak-banyak. Aku ucapkan terima kasih lah banyak-banyak sebab aku memang memerlukan support daripada korang. Pada yang baru tengok ni guys, aku harap korang sudikanlah untuk support hanya dengan subscribe, like dan share. Sekiranya kalau ada apa-apa kelemahan dan kekurangan, aku betul-betul minta maaf banyak-banyak kepada korang. Jadi geng, ini sahaja untuk kisah dalam video kali ni. Terima kasih semuanya. Buat korang yang tengah tengok video ni, aku mendoakan korang semua, semoga korang semua dimurahkan rezeki, panjang umur dan sihat selalu. Amin. Jadi geng, itu sahaja dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Tamat. Thanks for watching.